Perang Turki pula yang akan ditenggelamkan oleh Houthi sebab apa kapal Amerika pun nyaris-nyaris kena dan ketiganya Pakistan akan cuba berunding sajalah dengan Houthi ni sebab kita semua tahu yang bouncer Pakistan iaitu China juga baik dengan Houthi ni China mesti masuk campur sebab China supply banyak weapon dekat Houthi ni jadi saya dan juga satelit dan jadi saya bukan supply satelit kat dia bagi bantuan satelit untuk menyasarkan target-target serangan dia orang jadi saya rasa Iran dan Houthi ni dah congak habislah sebelum Houthi ni ambil keputusan sekat Selat Bab Al-Mandeb dan juga serang Arab Saudi ni dan Iran pun saya rasa dah lama tahu yang Turki dengan Pakistan ni akan sign agreement ketenteraan dengan Arab Saudi mesti dia ada ejen perisik dia sebab tu Parlimen Iran telah membentangkan rang undang-undang untuk menghalang kapal mana-mana negara kapal mana-mana negara yang menyerang sekutu-sekutu dia termasuklah Houthi itu juga bermakna kalau Turki dengan Pakistan ni serang Houthi ni maka kapal-kapal diorang yang berada dekat Teluk Parsi ni kapal Turki kapal Pakistan tak boleh keluar dan tak boleh masuk Selat Hamas Jadi apa pula pendapat tuan-tuan dan puan adakah Pakistan dan Turki ni yang ada perjanjian dengan Arab Saudi bacol ni akan serang Yaman Utara ataupun Houthi ni saya rasa tak lah jadi sila tinggalkan pendapat tuan-tuan dan puan-puan dekat ruang komen sebelum saya lupa saya nak jawab soalan pendengar hari tu yang tanya kenapa Mesir tak join sekali Pakatan Ketenteraan di antara Turki, Pakistan dengan Arab Saudi ni jawapan dia saya dah dapat daripada pakar-pakar bukan jawapan saya jawapan dia ialah perjanjian damai Camp David yang ditandatangani oleh Mesir masa tu Presiden Anwar Sadat dan dia kena bunuh disebabkan perjanjian dengan Israel tu pada tahun 1978 yang antaranya Israel bersetuju memulangkan semula Semenanjung Sinai yang ditawan pada perang 1973 tu dan sebagai balasan Mesir setuju mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel dan tidak akan menyertai mana-mana pakatan ketenteraan yang mengancam keselamatan Israel jadi itulah sebabnya Mesir tak boleh join kalau Mesir join maka terbatallah perjanjian Camp David tahun 1978 dan Israel boleh langgar Mesir dan tawan semula Semenanjung Sinai tak ada play betul lah jadi kabarnya Mesir sedang berusaha lah juga untuk menyertai juga blok tu. Tak tahulah macam mana nak buat tak tahu apa cerita. Nanti kalau ada cerita saya update lah. Tapi kita semua tahu yang Mesir ni pun hidup dengan menetek dengan Amerika lah macam Jordan jugalah hidup dia menetek dengan Amerika saja Amerika cakap help saja Mesir dengan Jordan terkemuk-kemuk lah Jadi segala kenyataan demi kenyataan Presiden Mesir Al-Sisi itu semasa perang dekat Gaza tu yang kononnya nak serang Israel lah itulah inilah masa rakyat Gaza teruk kena hentam tu hanyalah wayang untuk mententeramkan rakyat Mesir yang marah sebab kerajaan Mesir tak buat apa-apa pun jadi ahli-ahli parlimen Mesir pun lantang menyuarakan pandangan saya tengok live dekat sana supaya Mesir membantu rakyat Gaza tapi Al-Sisi ni tak berani lah buat ada kereta kebal banyak-banyak serombong panjang-panjang buat apa sangkut baju je jemur baju je jemur kain 2 kali 5 lah Al-Sisi ni macam Presiden Erdogan daripada Turki tu juga no action talk only sebab tu dia boleh berkawan dengan seorang lagi pemimpin dekat Asia Tenggara ni 2 kali 5 mesti hadapkan sejarah betul kalau Turki Pakistan masuk campur memang bodoh lah melemahkan sendiri betul senang dia haram jangan bodoh hanya untuk kepentingan Arab Saudi lahanan betul sebenarnya China will not let Pakistan hit Iran ya betul lagi Chok Kim Sar dia kata China tak akan biarkan Pakistan hentam Iran they will not let up dan kepada yang baru masuk live saya malam ni Assalamualaikum dan salam sejahtera Alhamdulillah kita telah dipanjangkan usia sehari lagi yang dah masuk 28 hari bulan Safar tahun 1448 Hijrah untuk bersama-sama menyaksikan detik-detik keruntuhan Empire Amerika, kerajaan penyembah setan ni Alhamdulillah syukur kita juga dapat bersama-sama lagi untuk menyaksikan detik-detik bersejarah setiap hari yang kita lalui ini adalah sejarah sejarah kehancuran negara haram Israel dan juga detik-detik kemerdekaan rakyat Palestin yang kita dah tunggu berpuluh-puluh tahun dah insya-Allah. Jadi marilah kita bersama-sama teruskan doa kita hari-hari agar harapan kita ni menjadi kenyataan semasa hayat kita semua Amin ya rabbal alamin. Dan perasaan saya sama jugalah dengan ramai pendengar channel saya hari-hari saban hari mahukan raja-raja Arab sial ni lingkup digulingkan oleh rakyat masing-masing insya-Allah tak lama lagi dah tu Yaman dah start kita tunggu pejuang-pejuang Iraq pula masuk titik raja Arab Saudi ni dan di Kabul laporkan banyak media yang Arab ni pejuang-pejuang Iraq ni tak lama lagi 2-3 hari ni akan serang Arab Saudi Ada juga komen yang kata kenapa lah duk maki-maki raja Arab ni
Kita biar kita ni harus berfikir kejadian Allah ni. Saya nak bagi tahu Allah Nabi bukan hanya suruh kita berfikir, berfikir tak jadi apa suruh kita bertindak juga Memikirkan perkara-perkara yang berlaku tak akan mengubah apa-apa kita kena bertindak. Sebab ini soal hubungan manusia dengan manusia. Jadi manusia kena bertindak dan salah satu tindakan ialah mengutuk, mengecam supaya orang tahu raja-raja Arab ni memang tak boleh pakai habiskan duit rasuah semua negara tu bukan dia orang punya dia bukannya dipilih oleh rakyat dia orang pun dipilih oleh British Ya tuan-tuan dan puan, hari ini dah masuk hari ke-166 perang di antara Iran melawan Amerika, setan nombor 1 dunia ni, dan juga dah masuk hari ke-32 perang yang dah meletup 38 perang dah meletus semula, dan dah masuk hari ke-12 dah Amerika tak serang Iran, dan dah masuk 8 hari Iran pun tak serang Amerika dah dekat 2 minggu dia tak serang cakap saja Jadi sebelum saya teruskan dengan ulasan saya pada hari ini, apa kata kita dengar dulu apa kata Profesor Syed Muhammad Marandi yang hari-hari update tentang perkembangan terbaru perang di antara Iran dengan Amerika ni, Amerika Jahanam ni. Dan selain daripada sumber Al-Anbiya dan Al-Mayadin, sumber daripada Profesor Muhammad Marandi ni adalah antara sumber-sumber tentang polisi ataupun dasar-dasar kerajaan Iran yang boleh dipercayai ketepatannya.